Sikit je lagi saya punya bengkel nak siap. Hari ni saya nak tunjukkan cara saya pasang dinding bengkel. Jom. Ini frame saya sebelum ni. Kalau perasan siapa tengok video sebelum ni, saya dah tambah ni. Ada support ni. Saya tak tahulah dalam bahasa Melayu apa nama benda ni. Ini akan memperkukuhkan lagi saya punya structure. Okay, tengok ni Kalau saya goyangkan tiang ni, nampak tak? Dia bergoyang sekali atas tu. Sebab dia tak ada support untuk kukuhkan dia. Kalau kita compare dengan belah ni, kukuh. Sebabnya saya letak support. Konsep macam ni. Kalau kita ada kayu dan kita skru sahaja, dia boleh halang daripada tercabut, tapi dia tak boleh halang daripada bergoyang macam ni. Kita kena tambah support kat sini. Contoh saya letak support sini. Nampak kalau saya tolak, dia terhalang. Tapi kalau saya tarik, tak boleh. Sebab tu saya perlukan skru support ni. Dan skru support ni pada saya punya tiang tu. Kalau saya ada dua tiang, saya boleh guna cara tadi, tapi sebelah je yang ada support. Untuk support sebelah lagi, kita boleh ambil satu lagi kayu flat, gabungkan antara dua tiang ni. Sekarang dua-dua belah dah ada support. Kukuhlah tiang macam ni. Kalau saya susun macam ni, kiri dan kanan tu ada support. Okay? Jadi dua-dua belah tiang kiri kanan ni dah kukuh lah. Cuma kat tengah ni tak kuat ni sebab support ni ada dekat, dia tolak pada saya punya tiang tengah ni. Jadi kita kena tambah satu kayu, kita selitkan dia kat sini, dia akan lebih kukuh. Untuk kukuhkan lagi kita punya structure, kita boleh tambah lagi komponen dalam kita punya binaan ni. Contoh saya nak buat kabinet dalam saya punya bangsal ni, saya boleh integrate dia punya rangka kabinet tu direct pada saya punya frame bengkel saya. Ini akan buatkan saya punya bengkel ataupun bangsal saya ni jauh lebih kukuh kalau saya letak frame saja. Ini next day. Saya nak furnish dulu saya punya kayu yang menghadap keluar ni sebelum saya letak saya punya dinding. Dinding saya akan gunakan untuk luar saya akan pakai ni, cement board. Senang je nak putuskan dia, nak potong dia. Kita guna heavy duty pisau dan kita toreh kita punya cement board ni. Beberapa kali lah, saya guna dalam 5-6 kali torehan. Lepas tu saya akan pijak flat tarik. Dia akan patah macam ni. Lepas tu startlah pasang sekeping demi sekeping. Memang berat. Ini first time saya pasang benda-benda ni semua tau. Saya discover satu trik yang boleh memudahkan kerja saya. Kita gunakan clamp kat hujung bawah ni, so hujung satu penjuru kita clampkan agak-agak dia punya jarak dia kan. Clamp kat situ. Lepas tu kita pergi tarik satu lagi penjuru, yang hujung satu lagi. Kita kena samakan. Untuk adjust kita goyang-goyang, tolak ataupun tarik. Nanti dia akan sama dia punya kepanjangan. Elok kat situ. Terus skru. Saya tekan guna sebelah tangan, hold saya punya papan, dan sebelah tangan lagi saya skrukan. Penting untuk hati-hati masa skru ni sebab skru senang tergelincir, dan kalau terlalu ketat dia akan pecah cement board ni. Sebelah lagi, lepaskan dia punya clamp tu. Saya adjust agak-agak kan. Saya clamp sikit. Lepas tu saya timbang. Saya gunakan water level ni. Water leveler ni. Okey. Dah okey baru saya skru. Skru tengah pula. Senang. Untuk bujur tepi ni, kita letak tegak ke atas pula. Barulah air tu tak masuk kat dalam celah penjuru sana tu. Sebelum tu, video ni ditaja oleh Tuan Zulkifli. Dia nak ajak kita untuk urus kewangan dengan bijak. Contoh kat sini website dia ada artikel tentang mindset orang kaya ni. Dan ada banyak lagi artikel-artikel yang menarik dan bermanfaat. Kalau nak buku dia pun dia ada. 2 biji buku dia ada. Buku Zero Hutang ni dan juga buku Pelaburan Emas. Wang Emas. Nak dapatkan boleh ada nombor sini, wife dia. Pergi je muhamadzulkifli.com. Sambung. Okey. Saya dah settlekan part saya punya frame. Dah buat frame. Lepas tu saya dah kukuhkan frame saya ni dengan menambah support dan dia punya frame untuk kabinet. Sini saya plan akan ada macam satu kayu jadi macam meja lah atas ni. Meja, bawah ni akan ada kabinet. Ada laci-laci kabinet pula. Sini pun sama juga.
Okey. Sini papan flat je. Lepas tu ada laci. Kemudian atas ni saya akan letak papan juga kat situ. Ikutlah papan ke saya akan dengan besi ke, ikutlah saya nak buat macam mana. Itu untuk saya letak cat-cat ke apa di atas tu. Barang-barang ini pun sama juga. Itu saya akan buat benda tu. Untuk dinding dalam ni saya akan pakai MDF sahaja. Lepas tu dekat dinding yang luar sini kan, itu full saya akan letakkan saya punya tools. Akan sangkut probably ada banyak tools saya ni, dan for sure akan ada banyak lagi sponsor. Ini pun itu dah kilat sponsor tapi barang murah je lah. Nanti ada banyak-banyak brand hantar barang kat saya for sure. Jadi antara tempat yang saya akan simpan dekat sini lah, termasuklah laci-laci, kabinet, tak tahulah apa kat bawah ni. Itu mungkin tambahan tempat yang saya letak. Untuk pintu ni saya akan ada dua belah tau. Satu pintu belah sini dan satu lagi kat sini. Jadi saya akan buka. Saya saja nak pintu tu agak tak adalah besar sangat, agak luas jugalah. Saya nak buka pintu ni, buka sampai kat sini. Dia lebih kurang kat sini lah. Pintu ni akan terbuka sampai sini. Tujuan dia adalah ini akan dijadikan dinding masa saya buat projek kat sini kan. Kalau saya buat kerja sini, bising-bising, dia akan jadi sebahagian daripada sistem soundproof saya. Saya akan maybe saya letak rock wool dalam saya punya pintu tu supaya dia kedap bunyi sikit. Dia acoustic treatment tu elok sikit lah. Letak situ sikit. Dan kat luar ni nanti kemudian saya akan buat macam kayu-kayu macam tu lah. Kayu kehala susun untuk improve lagi saya punya audio tu, saya punya noise ni, supaya noise tu tidak terkeluar sana tapi dia pantul-pantul dalam ni. Dia pantul-pantul dan hilang bunyi-bunyi bising ni. Itu saya punya plan. Tapi tu kemudian fokus pintu ni dulu. Pintu ni pun saya akan gunakan tepi ni, saya akan gunakan juga tutup macam ni. Ni pakai cement board, saya akan tepi ni tutup juga sama macam saya tutup kat sini. Okey. Saya akan guna macam tu lah. Gunakan cement board juga kat sini. Ini saya tak pastilah dia akan selamat ke tak. Kalau tak selamat, air tembus juga, saya akan beli silikon ke apa, saya akan seal kat sini. Cement punya seal, maybe. Okay. Yang satu lagi structure kat sini, ni tak siap ni. Saya tengah buat lagi, dia lebih kurang macam sana je. Asas framing tu saya dah ajar kan, saya dah tunjuk. Saya akan buat ni kukuh-kukuh sebab saya nak letak tu roof tu, bumbung atap dari sana sampai sini, terkeluar sikit sampai sini. Itu atap-atap saya kat sana, saya dah ready kan, 12 kaki setengah, panjang 24 kaki. Okey, saya akan buat sampai sini. Dan dalam ni nanti saya maybe letak saya punya sistem solar dan juga saya punya lighting untuk studio rakaman. Saya akan buat letak lighting sini satu sebab saya nak rakam ni jadi bengkel studio yang cantik. Dan atas ni saya akan buat satu lighting yang proper, siap dengan soundproof, acoustic panel campur dengan lighting. Lepas ni saya akan buat atap, itu satu video. Saya punya bumbung saya akan buat satu video. Kemudian saya buat pintu. Bila dah settle atap dan pintu ni, saya dah boleh move on ke next project, iaitu saya akan buat kabinet dapur untuk rumah saya ni, untuk wife saya. Aduh, nyamuk. Bila saya dah settle DIY semua dapur saya, baru saya continue buat pula saya punya bengkel punya interior. Tapi bila dah ada pintu tu, dia dah boleh running dah. Tu saya tak kisah tu. Asalkan ada pintu, ada atap, saya dah okey. Saya boleh simpan semua tools ni dalam saya punya bengkel. Alright, itu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.